Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alal hazna idza syi'ta sahla. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berada lagi dalam majlis yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan kita masih lagi berada dalam keadaan iman dan Islam yang mana ianya merupakan nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk-makhluk yang dipilih untuk menjadi orang yang iman dan Islam. Kita masih lagi membicarakan perihal takwa. Pada pengajian yang telah lalu, kita telah menyatakan muqaddimah bagi takwa ini. Hari ini kita nak melihat apakah faedah-faedah al-faidatu bittaqwa. Dalam Quran disebutkan kepada kita tentang faedah-faedah takwa ni dalam hidup. Seperti mana Allah Ta'ala berfirman, zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Inilah dia maknanya Quran yang menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi dengan sebab itu kita tak boleh ambil contoh yang lain. Mesti ambil Quran dan sunnah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu untuk menunjuk kepada takwa, jalan takwa tu. Ada mana mencari lain contoh-contoh yang lain, lain daripada orang-orang yang dikehendaki, yang dipilih, maka itu semuanya akan menjadikan seorang itu akan rosak, binasa. Jadi kita menjadikan contoh orang takwa ni dalam bab takwa menggunakan Quran, hadis dan orang-orang yang ittiba' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fi daraini. Lantaran itu, makna lantaran daripada takwa, maka tiada sesuatu kebaikan mahupun di dunia ataupun di akhirat, sama ada kebaikan lahir maupun batin, melainkan takwalah yang menjadi perintis dan sebab yang menyampaikan kita kepadanya. Menyampaikan kepada apa? Iaitu menyampaikan kepada redha Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mana takwa tu sebagai wasilah, sebagai rantaian dia untuk kita dapat takwa, mendapat redha Allah ni, maka takwa tu. Itu sebab bila Allah Taala kata inna akramakum indallahi atqakum. Semulia-mulia kamu, atau semulia-mulia, semulia-mulia iaitu orang, seorang hamba itu di sisi Allah. Makna semulia-mulia seorang hamba di sisi Allah ialah takwa. Makna ni tak ada jalan lain, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Nak sampai kepada Allah Ta'ala tu, maka dia punya rantaian dia tadi mestilah meletakkan takwa sebagai satu alat. Tu tengok tu. Nah, jadi nanti diterangkan apa tu takwa sebenarnya, maksud takwa, tuntutan takwa dan sebagainya. Demikian pula sebaliknya, iaitu tiada sesuatu kejahatan maupun di dunia ataupun di akhirat, sama ada kejahatan lahir maupun batin, melainkan takwalah yang bakal menjadi pedinding yang kukuh
dan benteng yang teguh untuk menyelamatkan kita daripadanya dan melepaskan kita daripada bencana. Ada takwa tuan-tuan. Orang yang ada takwa, dia tidak akan melakukan perkara-perkara keji dan mungkar. Dengan sebab takwa inilah yang menyebabkan dia ni akan dapat redha Allah, kasih sayang Allah. Nah, itu sebabnya para sahabat itu ditanamkan sifat takwa dia tu. Iman dan takwa kepada Allah Ta'ala tu berpuluh-puluh tahun lama ni. Mana? 13 tahun Rasulullah menanamkan iman dan takwa tu. Bila ada iman takwa tu, semua kerja jadi senang. Beritahu je cukup. Yakin dah. Terima dah. Tak ada nak soal-soal banyak-banyak seperti mana orang-orang Bani Israel. Kan? Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la faridun wala bikrun awanun baina zalik. Nah, orang Bani Israel ni apabila disuruh kepada dia ni, kata Nabi potong sembelihlah lembu. Bila berlaku satu kes seorang Bani Israel meninggal dunia. Mati, tak tahu siapa yang bunuh. Jadi kalau nak tahu siapa yang bunuh, kena sembelih seekor lembu. Jadi bila kena lemahnya takwa tu, suruh sembelih lembu, tanya lembu yang macam mana. Sebab lemah tau. Dah disebutkan lembu macam ni, warna apa? Tanya lagi. Nak. Dah tak ada sebutkan warna. Nak dapat kat mana? Banyak soal tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sebab lemah takwa tu. Tidak yakin dengan kata-kata Nabi tu, jadi gitu dah. Jadi orang yang beriman kepada Allah Ta'ala tu, bila sebut aja ada iman dan takwa tu, tak ada protes dah. Rasulullah kata semayang. Semayang. Tak. Jangan tanya banyak-banyak. Rasulullah kata sedekah. Sedekah. Tak tanya banyak-banyak. Ya Rasulullah, berapa banyak nak bagi? Tak ada. Para sahabat tidak demikian. Kerana apa tuan-tuan? Telah ditanam, diasak dia iman dan takwa tu 13 tahun lamanya. Sehingga mereka ni mantap betul-betul. Keyakinan mereka kepada Allah dan Rasul tu cukup mantap. Walaupun benda yang tak nampak diberitahu kepada, kerana iman dan takwa tu cukup daripada. Bila Rasulullah kata, ni orang yang di dalam kubur ni kena seksa ni, ada iman takwa? Tak tanya dah. Nak? Tak tanya dah. Tak tanya sebab apa kena seksa. Rasulullah terang, ni orang ni kerana mengadu domba, suka melaga-laga orang. Yang ni sebab apa? Masuk kena diseksa. Kerana apa? Bila beristinja tak bersih. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah tu, penting iman takwa tu. Dia menjadi peninding, menjadi penghalang. Orang ada iman takwa ni, dia tak boleh makna serasi dengan benda-benda mungkar. Orang yang tak ada iman takwa, benda-benda tu jadi serasi dengan dia. Macam mana jadi serasi? Tinggal semayang, pada dia tak ada apa-apa dah. Dah semayang, hari ni tak buat apa, nak boleh hari semayang. Hari ni sibuk. Dia meninggalkan makna perintah Allah Ta'ala tu, dia tak ada rasa dalam hati tu bimbang, tak ada rasa takut, tak ada rasa kesal. Tapi orang iman dan takwa ni, kalau dia buat salah, macam mana tak? Macam mana kalau dia buat salah? Macam kita ni, tuan-tuan, orang yang beriman dan bertakwa, tinggal semayang tu, Allah, dia punya kesalnya dah. Kita bayangkan. Pasal tengok para sahabat, contohnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Bukan maknanya tertinggal solat, terlewat tuan-tuan. Terlewat solat, datang Rasulullah tu dah rokok dah. Jadi kesal dia dengan sebab lewat tu, ganti dengan 300 rakaat sunat. Kita ada? Tak ada. Yang dah pergi-pergilah. Kan? Buat apa nak sibuk-sibuk? Jadi kita tu, kerana lemah takwa, iman takwa tu jadi lemah, dia jadi begitu. Bangun lewat semayang, dia tak ada timbul rasa kesal. Sayyidina Umar dalam peperangan perang Khandaq tu, dia kata, jadi orang Islam pada waktu tu disibukkan dengan peperangan, sehingga maknanya semayang asar pun dah masuk maghrib. Maka kata Sayyidina Umar, orang-orang kafir ni betul-betul menyusahkan kita, kata. Sebab kita jadi maknanya terlewat semayang. Makna timbul rasa kesal tuan-tuan.
Ini kesan daripada iman dan takwa yang dipupuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada diri para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi itu nak bentuk takwa tu. Jadi bila kita baca ni, kita diberi keyakinan bahawa iman takwa ni apa, bila takwa ni apa pentingnya. Jadi itu. Bila kita buat sesuatu, kita rasa yakin adanya di sana janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala. Ada janji-janji Allah. Orang yang yakin dengan janji Allah, maka dia tidak akan melakukan mungkar. Dia tidak akan melakukan perkara-perkara maksiat, maka dia akan melakukan maknanya amal ma'ruf. Makna benda-benda yang baik, kan? Maka dia kata apa? Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala telah sering menjelaskan kepada kita menerusi kitab sucinya Al-Quranul Karim bahawa di dalam sifat takwa itu terdapat kebahagiaan. Jadi tuan-tuan, manusia menilai bahagia ni dia berbagai-bagai. Saya sebut tadi dalam dalam on air berkenaan dengan ciri-ciri rumah orang beriman. Orang manusia ni dia mengukur bahawa nilai bahagia ni bila ada rumah besar, kereta besar, dalamnya lengkap dengan perabot, dalam lengkap dengan segala-gala yang dia boleh nak. Itu nilaian bagi orang-orang yang tak, maknanya nilai ukur bahagia tu pada itu. Tetapi tuan-tuan, orang beriman ni dia ukur maknanya kebahagiaan pada suatu rumah ni macam mana, meriahnya suatu rumah ni macam mana, apabila dalamnya banyak orang mendirikan solat. Itu orang beriman mengukur bahagia, erti bahagia. Rumah besar tak perlu. Berapa banyak orang rumah besar tiap-tiap minggu keluar, tak pernah lekat kat rumah pun. Balik pukul 12 malam baru balik. Rumah dia besar, dalam rumah ada kolam renang lagi. Kalau nak berenang daripada pagi sampai ke malam pun boleh, tak ada orang kacau. Yang hebat tu dalam rumah ada padang golf lagi. Bayangkan tuan-tuan. Tapi kenapa dia duduk luar juga? Sedangkan di dalam tu penuh lengkap dah ada. Keretanya mewah. Sampai bawa kereta tu sadar dah sampai ya. Makna kita mengukur maknanya kebahagiaan ni dengan alat, dengan kadar, dengan bentuk rupa. Sedangkan Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita menilai bentuk takwa ini ialah makna menilai bahagia ini ialah takwa kepada Allah. Orang tak takwa tuan-tuan, duit banyak pun jadi susah hati. Makan rasa tak senang, rumah besar rasa tak selamat. Dia datang masjid tu dia rasa tak selamat. Pandang je, takut tengok slipper hilang. Panjang je leher. Rasa tak selamat. Tinggal ke kereta orang lain berbunyi, bukan kereta dia pun. Dia punya alam. Tu. Leka-leka tengok tu. Kunci tu. Ya ke aku punya kereta? Itu menilai takwa tu. Jadi maknanya menilai takwa ni, menilai kemeriahan ni orang beriman ni, rumah orang beriman tu dinilai takwanya tu. Dinilai makna meriahnya rumah kerana ada di dalamnya orang banyak mendirikan solat. Itu sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada kita mendirikan solat di rumah melainkan solat fardu. Maknanya solat-solat sunat suruh buat kat rumah. Kan? Solat sunat buat kat rumah. Kita solat kita habis belaka. Habis kat balik rumah dah tak ada apa lah. Balik rumah tengok TV ya. Dah semayang dah, aku dah semayang semua, dah jamak semua. Dah tak ada apa semayang nak buat lagi dah. Rasulullah suruh. Itu tuan-tuan, ciri-ciri kemeriahan rumah orang beriman, di dalamnya banyak orang solat. Di mana dalamnya solat banyak. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, nawwiru manazilatakum bi salatin wa qiraatil Quran. Hendaklah kamu cahayakan rumah kamu dengan banyak mendirikan solat dan baca Quran. Itu rumah jadi bahagia.
Kita mengukur maknanya rumah cantik ni bila lampu neon, lampu dinyalakan, kelang kelik gitu. Kita kata ukur. Kita ukur tu makna bahagia. Tetapi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengukur arti bahagia ni tuan-tuan, bila dalam rumah tu banyak rumah yang bercahaya ni, kata Rasulullah, ialah rumah yang dalamnya orang sembahyang banyak. Tak? Yang baca Quran banyak dalam tu. Tu rumah orang yang maknanya rumah yang mana dia diterangi dengan apa? Keberkatan. Itu sebab kita nak kena ukur tuan-tuan. Ada 11 prinsip rumah orang mukmin ni macam mana. Nah, itu satu daripada 11. 10 lagi. Lama kita nak cerita tu tuan-tuan. Jadi mana tu kita tengok. Yang kedua, kemeriahan rumah orang mukmin ini bukan diukur dengan sebab dalamnya mewah, dalamnya apa. Mesti diukur dalamnya berapa ramai, berapa banyak suara-suara Quran di dalamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu mana-mana rumah yang janganlah kamu menjadikan rumah-rumah kamu maqabir, iaitu kubur-kubur. Sunyi je. Rumah kita tak sunyi. Nyanyian ada, karaoke ada. Macam-macam ada. Bunyi orang dalamnya apa ni, bersukaria, gelak, ketawa. Kalau kita nak senisbah, itu rumah maknanya, kalau macam tu rumah tu meriah lah. Diukur pada apa yang diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rumah sebenarnya yang macam ni, walaupun dengar suara orang, hilayan ketawa orang, bunyinya ada, tetapi rumah yang macam ni dianggap seperti kubur, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab rumah yang hidup itu ialah rumah yang mana dalamnya orang banyak baca Quran. Itu rumah yang hidup. Kita tengok rumah kita, hidup ke mati? Hidup ke mati rumah kita tu, tuan? Ada? Suara Quran tak ada, suara zikrullah tak ada. Bayangkan. Itu nak nilai rumah. Nak dinilai rumah. Itu belum kita cerita nak mencari rumah yang hakiki. Apa jalan nak cari rumah yang hakiki tu macam mana? Ada? Jadi banyak tu tuan-tuan, kita kena nilai. Jadi maknanya 2 daripada 11 perkara tadi, maknanya rumah yang hidup ni, rumah yang meriah ni, ialah rumah yang ada maknanya orang mendirikan solat, rumah yang dalamnya ada orang baca Quran. Itu sebabnya tuan-tuan, kita nak nilai, kita nak ukur tu. Makna pengukuran kita ni bila sebut tentang maknanya bahagia, orang menilai dia dengan angka, dengan besar, dengan banyak, dengan mewah, dengan keseronokan, dengan keselamatan. Tapi dia tidak menilai seperti mana yang dia disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disuruh oleh Allah Taala, nilai maknanya kebahagiaan itu sebenarnya ialah takwa kepada Allah. Tu takwa tu tuan-tuan, penting takwa. Jadi itu kita tengok tu tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sebab dikata apa? Bahawa di dalam sifat takwa itu terdapat kebahagiaan yang utama dan kebaikan yang tidak terhitung banyaknya. Jadi maknanya tak, dia punya kebaikan dan dia punya apa? Kebahagiaan tu tak boleh nak dihitung. Kita baca dalam Quran ayat-ayat yang menerangkan takwa ni banyak. Maka dia kata apa? Di antara kebaikan-kebaikan itu ialah penyertaan Tuhan ataupun Allah dalam pemeliharaan diri kita. Pertama, orang yang bertakwa, Allah Ta'ala memberikan pemeliharaan kepada dia. Mana dia dalilnya yang menunjukkan yang demikian? Wattaqullah wa yu'allimu wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah oleh kamu sesungguhnya Allah Ta'ala itu berserta dengan orang-orang yang bertakwa. Memelihara tuan-tuan. Maknanya orang yang bertakwa ni tuan-tuan, macam mana Allah Ta'ala pelihara?
Kalau sekiranya dia ni nak melakukan perkara-perkara keji munkar, dia nak melakukan sesuatu perkara-perkara yang tak baik, maka Allah Ta'ala beri ilham tu. Beri ilham. Ada? Diberikan ilham. Tu ilham orang-orang soleh. Diberikan bisikan-bisikan bagi orang soleh ni, orang-orang yang ada takwa ni diberikan bisikan. Sebab di dalam diri kita ni dua ada bisikan. Ada bisikan syaitan, ada bisikan malaikat. Yang mana mereka ni maknanya berlawan di antara satu sama lain. Jadi dengan sebab takwa ni ada, maka para malaikat ni akan membisikkan dalam diri kita ni, ini tak boleh ni. Kau nak buat macam ni, kau orang masjid ni tak layak. Kita nak buat macam ni, kau tak tengok apa yang atas kepala kau tu. Pakai serban takkan macam ni. Tuan-tuan tak jadi, tuan-tuan. Ni kesan orang takwa tu. Maknanya Allah memelihara tu. Nak buat benda keji, nak buat benda munkar, nak makna terhindar, Allah Ta'ala hijab dia. Hijab. Kalau dia terjebak juga, maka timbul kekesalan tu. Dia cepat rasa kesal. Kenapalah aku buat benda ni tau. Sedangkan aku ni tiap-tiap hari pergi semayang berjemaah. Macam mana aku boleh buat macam ni? Dia timbul kesal dalam hati. Kesal. Pernah tak tuan-tuan merasa kesal dengan maknanya kemaksiatan dan dosa tuan-tuan yang lalu? Tak? Pernah tak? Bila tuan-tuan duduk seorang-seorang, kan? Dia datang balik benda tu. Pernah tak kita rasa kesal? Aku dulu muda-muda macam ni, ya Allah, kenapalah aku buat dosa macam ni? Pernah tak? Sebab bila ada timbul rasa kesal, itulah yang memaknakan orang itu istirja. Dia ni istighfar. Dia akan kembali kepada Allah untuk bertaubat. Tubu ilallah. Dia akan kembali kepada Allah untuk bertaubat. Bila ada timbul rasa kesal, istighfarnya banyak. Tak? Bagaimana berlaku pada zaman seorang salafus soleh, seorang ulama. Dia ada kedai. Jadi maknanya satu kampung terbakar. Orang kata, Syekh, kedai engkau terbakar. Tak terbakar. Alhamdulillah. Sepatutnya begitu. Dia pun kata Alhamdulillah. Jadi dia punya timbul kesal tu. Kenapa dia kata? Bermakna dia suka kedai orang lain terbakar, kedai dia tak terbakar. Sebab dia kata Alhamdulillah. Bila dia kesal begitu, dia telah beristighfar selama 30 tahun beristighfar. Kerana apa? Dengan sebab ucapan Alhamdulillah itu dia tadi. Itu Ustaz, orang takwa, tuan-tuan. Ni orang takwa punya cerita ni. Kita ada gitu tak? Terlewat semayang, kan? Hari ni rasa, hari ni tak baca Quran, hari ni tak ada zikir lepas semayang. Ada tak timbul rasa kesal? Tak ada. Tu dia, tuan-tuan. Kesan tu, takwa tu penting. Menjadikan kita ni sering bertaubat kepada Allah Ta'ala tu, kan? Kerana orang yang beriman tu dia taubat banyak, bertaubat banyak, istighfarnya banyak kepada Allah. Jadi Allah Ta'ala akan pelihara hidup, perjalanan hidup dia jadi baik. Maknanya makin hujung tu nampak kebaikan. Lagi banyak manfaat dari hujung-hujung tu. Jadi bila orang dipelihara oleh Allah Ta'ala, tu dia punya hujung tu, ending dia tu makin baik. Sebab apa? Rasulullah SAW bersabda, dia kata, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik kamu ialah orang yang panjang umur, maka makin baik dia punya, makin baik. Wa hasuna amalu, makin baik amalan dia, makin baik. Itu tanda tu. Itu tanda dia. Itu sebaik-baik orang. Kerana ada orang yang Allah Ta'ala terbalikkan. Itu sebab kita bimbang tu. Tuan-tuan. Ada orang yang muda-mudanya, Allah, Masya Allah, Tabarakallah, semayang di masjid tak pernah tinggal, 5 waktu tak pernah tinggal. Sehingga kan apabila kita pandang dia pulang balik ke masjid itu,
maka tanda orang saleh tu ada. Tapi bila dah hujung-hujung dia jadi terbalik pula. Nak dia terbalik pula. Allah na'udzubillah min zalik. Yang tu kita bimbang tuan-tuan. Tu kita bimbang. Kita minta jauh daripada Allah Ta'ala tu. Sebab apa? Manusia itu dikira pada khitamnya. Ni belum kira lagi ni. Dikira pada ending dia tu. Khitamnya macam mana? Kalau mati tu macam. Itu sebab kita disuruh oleh Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta dengan Allah Taala tu. Doa husnul khatimah tu. Minta. Kerana apa? Meminta itu sebahagian daripada usaha dan ikhtiar. Tak boleh harap-harap aja. Mesti minta. Berdoa tu sebahagian daripada usaha. Kita pula tak rajin jadi minta pula. Assalamualaikum, assalamualaikum, cabut. Nah, assalamualaikum, assalamualaikum, pasal malam dah ada. Assalamualaikum, assalamualaikum, dah ada kat kedai mengetih. Ni macam mana? Jadi mana ni tuan-tuan? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ini kita kena lihat tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi maknanya kita ambil peringatan. Kenapa tuan-tuan? Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran ini untuk beringat pada kita. Itu sebab bila Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, Fazakir inna zikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang beriman. Jadi kalau kita ni jenis orang beriman, apa yang disampaikan tu dia memberi manfaat. Itu sebabnya penting kita duduk dalam majlis-majlis ilmu. Kerana bila kita duduk dalam majlis ilmu itu, hati kita sentiasa diketuk. Hati kita sentiasa maknanya diketuk. Nah, kita sentiasa diperingatkan supaya jangan jadi lalai, supaya jangan jadi lalai. Itu sebab penting kita kena duduk dalam majlis ilmu. Kerana ada satu waktu dalam hidup ini tuan-tuan mesti diwakafkan dalam majlis ilmu. Sebab apa? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa tanda matinya iman itu apabila tidak ada duduk dalam majlis orang soleh. Makna hati mati tuan-tuan. Mati, kita hanya hati. Satu hari kita tinggalkan, dia jadi seronok 2 hari, 3 hari. Sehinggalah kalau maknanya 40 subuh kita tidak duduk dalam majlis ilmu, masjid akan dikhitam, ditutup, dikunci hati kita tu. Sehingga tak terbuka untuk maknanya duduk dalam majlis ilmu lagi tuan-tuan. Allah, bila kita tak ada diberikan peringatan, jauh kita hanyut tuan-tuan, kita akan hanyut. Ibaratnya naik perahu ni, perahu tu tak bertuan. Ada tuan pun tak ada dayung. Dayung tak ada, duduk je orang dalam tu. Dia nak pergi arah mana, lantak ke dia dah. Tapi kalau kita ada dayung, kita boleh usaha nak ke kiri, nak ke kanan, semuanya boleh. Jadi begitu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Yang kedua, kesan takwa. Di antaranya lagi ialah ilmu ladunni. Kerana orang yang ada takwa tuan-tuan, Allah Ta'ala beri suatu ilmu dengan bukan jalan belajar. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Ada. Ini orang bila dia ada takwa ni, Allah Ta'ala beri ilmu tak belajar tu. Jenis tak belajar. Allah Ta'ala beri ilham pada dia. Nampak benda ni, nampak benda ni, nampak benda ni. Tengok bagaimana Nabi Khidir alaihissalam tu. Nabi Musa belajar dengan Nabi Khidir tu. Ilmu-ilmu laduni yang dia tak nampak. Nabi Musa tak nampak tu, dia punya tamsil-tamsil tu. Nabi Khidir bocorkan perahu tu. Kita naik perahu, kau pergi bocorkan tenggelam kita ni. Engkau tak tahu benda yang di sebalik tu. Tak. Itu ilmu laduni. Allah Ta'ala ada. Kan? Mari jumpa budak, bunuh pula. Bunuh pula orang. Macam mana ni buat dosa besar ni? Tak tahu kau. Mari rumah dah bergebah, naikkan balik. Buat kerja bodoh kita ni. Allah, tuan-tuan. Nampak? Ilmu yang tak nampak pada manusia. Bila kita boleh dapat ilmu-ilmu yang macam ni? Apabila takwa kita tinggi kepada Allah.
Tu para sahabat radhiyallahu anhum tengok Allah Taala beri ilmu-ilmu laduni tu. Nah, diberikan kepada para sahabat. Sayyidina Umar tu tengok Allah Taala beri ilmu-ilmu laduni tu. Luar biasa, benda-benda pelik. Dan duduk atas member, tengah bercakap atas member, dia boleh beri arahan kepada orang tengah berperang tu. Para sahabat tengah berperang, dia boleh beri arahan daripada member. Ni jaga, belakang ni ada orang nak bunuh. Jaga. Para sahabat kata, aku dengar suara Sayyidina Umar tu. Sedangkan Umar atas member. Tuan-tuan, kita ada pakai mikrofon pun tak dengar. Asyik serak aja suara. Nak. Tuan-tuan, tengok para sahabat radhiyallahu anhum tu. Nak. Ni bila diberikan ilmu-ilmu laduni tu. Orang kalau dapat ilmu laduni, tuan-tuan, Allah, masya-Allah, tabarakallah. Nak dapat macam mana? Itu kena orang yang dekat dengan Allah, tuan-tuan. Orang yang banyak takwa, banyak takut je dengan Allah baru dapat. Jenis-jenis tak mengaji tapi boleh baca kitab. Allahu akbar, masya-Allah, tuan-tuan. Tak mengaji. Tapi bila dia mengajar tu macam orang mengaji pula. Allahu akbar. Itu banyak tu, sebab amalan banyak tu. Kita tak jumpa tau. Nah, zaman-zaman sekarang ni payah kita tak jumpa dengan tu lagi. Sebab manusia telah terhijab banyak. Apa dia terhijab dengan banyak benda? Iaitu pertama, dia terhijab dengan makna hubud dunia, cinta kepada dunia yang berlebihan. Itu sebab dihijab banyak benda. Nampak? Watansau al-akhirah, mana watansau al-akhirah. Mana watansau maut, watansau al-akhirah. Dan tak diberi juga terhijab pada mereka ni sebab apa? Melupakan akan mati dan melupakan akhirat. Manusia ni bila heboh, sibuk, kena buat 2-3 kerja, kena buat 4 kerja, kena buat 5 kerja, dah lupa nak mati, tuan-tuan. Lupa nak mati. Asyik hidup celik, fikir duit. Tutup, angkat tangan dengan duit. Sambil tidur tu cerita duit. Besok ni kat mana ni, nak bisnes mana pula ni, besok nak jual burger kat mana pula ni. Habis cerita. Dalam semayang tu Allah, burger. Masuk macam-macam. Nak? Kan? Kenapa? Melupakan mati. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-kayyisu mandana. Orang yang mana ni, tuan-tuan, orang yang bijak ni macam mana? Iaitu orang yang banyak buat persediaan untuk mati. Tuan-tuan dah buat persediaan untuk mati? Dia kata, apa ni orang nak hidup lama, nak cerita lama je. Nak suruh ingat mati, tuan-tuan. Kerana mengingat mati tu banyak faedah dia. Orang ingat mati ni, lagi dia ingat tentang hidup. Besok kalau aku mati ni, anak aku nak makan apa? Kerja kuat. Ni kalau aku mati ni, tak ada simpanan, macam mana anak aku nak makan? Simpan duit. Ni dah ada duit, asyik tukar kereta je. Pantang kereta baru keluar. Mana? Tukar sport rim, tukar kereta. Lalu pakai sport rim je, kereta tak ada. Jalan dengan sport rim je. Masya Allah, tuan-tuan. Ini hidup manusia, tuan-tuan. Tengok. Hubud dunia. Tu dunia. Sehingga melupakan dia pada akhirat. Akhir zaman orang nak pergi menunaikan umrah ni dah makin susah. Tak ada tergerak dalam hati tu nak pergi menunaikan umrah. Disukarkan akhir zaman. Orang nak pergi umrah ni disukarkan, tuan-tuan. Buat macam-macam supaya orang jangan pergi. Lagi susah. Nah, kita dah anggap susah, tak payahlah pergi. Nah, dah susah. Jadi tidak ada terdetik dalam jiwa kita tu. Kalau orang yang takwa kepada Allah, tak boleh gitu. Tak jadi ni. Kita hidup macam ni tak jadi. Tu dia, tuan-tuan. Itu sebabnya kira-kira orang takwa ni, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Masjid boleh penuh setiap waktu. Kita punya takwa tu bermusim. Itu sebabnya bila nak jadi orang takwa ni, kena duduk dalam bi'ah orang takwa. Kenapa di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi tu ramai orang? Kerana kita duduk dalam bi'ah orang bertakwa.
Kita balik kat sini. Kenapa kita tak berlumba-lumba bekerja-kerja pergi masjid? Orang sebut hayya 'alas solah, dia buat tak tahu je. Ni suara siapa pula azan ni, suara macam ni pula ni. Bilal mana pula di airport ni baca suaranya. Dia komplainkan Bilal bukan nak datang masjid. Tak. Kenapa kita duduk di sana tu, di Mekah dan Madinah? Kita ingat setiap hari, mana setiap waktu lepas balik nak pergi masjid, nak duduk mana. Tapi kenapa bila kita balik kita tidak dibuat je demikian? Kerana kita duduk dalam bi'ah orang yang tidak bertakwa kepada Allah. Kita duduk dalam suasana orang yang tidak mempengaruhi kita untuk jadi takwa kepada Allah. Itu sebabnya kalau kita lihat pada zaman Bani Israel, orang yang dah bunuh 100 orang tu, apabila dia nak bertaubat kepada Allah, maka tok guru kata nak jadi orang baik kena duduk tempat orang baik jadi baik. Nak bercampur dengan orang baik baru jadi baik. Kalau kau duduk dengan orang jahat juga, jawabnya binasa kau. Jadi itu tuan-tuan. Penting bila orang bertakwa ni, Allah Ta'ala akan mengajarkan kepadanya ilmu yang tak dapat melalui apa? Tak payah pergi belajar. Itu dia sebut ilmu ladunni. Ilmu yang tak payah dibelajar. Allah Ta'ala beri ilham tu. Allah Ta'ala tunjukkan cara gini dah. Tengok bagaimana Allah Ta'ala mengajarkan kepada Nabi Nuh tu. Buat kapal. Sedangkan dulu mana ada kapal? Buat bahtera tu mana ada? Itu ilmu. Sebab apa? Takwa dia kepada Allah. Allah Ta'ala tunjukkan buat gini, paku begini, buat begini. Kapal tu 7 tingkat. Tingkat pertama nak isi apa, tingkat kedua isi apa, tingkat ketiga isi apa. Tu bayang tuan-tuan ilmu tu. Okey, yang ketiga. Yang ketiga di antaranya lagi mampu membezakan ketika timbul kekeliruan atau berlaku sesuatu kemusykilan, juga sebagai penebus kesalahan dan penyucian dosa-dosa. Ni orang takwa. Apa kefaedahnya apabila orang bertakwa ni tuan-tuan? Dia mampu untuk membezakan. Bila timbul sesuatu benda yang keliru, benda syubhah, dia boleh beza. Allah Ta'ala beri kepada dia tu. Dia boleh bezakan. Tengok orang takwa tuan-tuan, benda-benda syubhah, dia tinggal. Pada kita ni kita kalau ada tulis halal semua kita makan lah. Halal tulis semua makan. Orang takwa tak begitu pula. Dia tengok dulu ni halal mana ni? Halal jakim ke? Kerana ada halal tu yang ditulis tangan. Kalau halal jakim tu dia ada kod dia. Kod dia dah. Ni tengok halal ni disahkan daripada, kalau luar negara halal. Kalau di China tuan-tuan, daging babi tulis halal, kau nak makan? Tulis halal. Baqaratun khinzir halal. Main. Macam mana? Kita naik penerbangan Eropah. Satu pinggan sebelah tahu telur, sebelah lagi daging babi. Dia kata kalau tak nak makan yang daging babi tu, kuis tempat lain. Boleh kita tuan-tuan, lalu kita. Orang yang tak ada kira, aku tak makan babi, aku makan telur. Dah duduk bersekutu satu pinggan. Ada. Tu orang takwa tu dia fikir dah. Waktu saya pergi ke Syria sebelum bergolak lah, duduk di hotel Kilopatra. Tu hotel yang 5 star punya. Kita mula-mula sampai, kita ni walaupun dah lama pengalaman duduk di Mesir tuan-tuan, kita tak tahu rupanya hotel 5 star ni rupanya dia menyediakan daging babi juga. Daging babi dia buat apa tu, yang taruh dalam roti tu, macam sandwich kan. Tu. Kita mula-mula sampai Arab halal.
Oh, main halal je. Lama-lama tengok, rupanya daging babi. Kawan semalam dah sebat banyak lah. Allahu Akbar, tuan-tuan. Rupanya dia potong daging tu yang macam orang Arab kata lenshun. Lenshun ni daging yang diiris diiris keping-keping tu, lenshun. Dia daging tu dikisar, kemudian dibuat macam daging tu memang dah boleh makan. Kita boleh makan macam tu saja. Rupanya daging tu dia potong roti pula. Allah. Pakak bila lepas tu, pakak semua tengok ni ada babi tak ada babi ni. Dah semalam punya makanan dah masuk perut. Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi orang yang bertakwa tu, bila dia begitu, ambil ingatan. Berjaga-jaga tu, berhati-hati tu. Supaya apa? Jangan, maknanya satu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang bijaksana ini dia tidak boleh kena pada satu lubang dua sengatan. Maknanya kalau orang yang Islam ni satu lubang kena dua sengatan tu, itu memang orang bodoh nama dia. Nah, orang mukmin ni tuan-tuan yang bijaksana, dia tidak boleh kena, kata Rasulullah, pada satu lubang dua sengatan. Dah tahu dah benda tu bahaya, pergi lagi. Memang cari naas jawab dia. Nak tu nak ambil ingatan kepada kita tu. Ambil ingatan kepada kita. Sebabnya orang beriman bila dia bertakwa kepada Allah, dia boleh beza tu, syubhah tak syubhah. Dia boleh buat timbangan. Ada orang kata dulu nak buat mi. Oh ni kalau mi orang yang bukan Islam ni goreng cantik je. Tarik tu elok je elok. Nah, disepit elok je. Nah. Kalau orang Islam punya tu, goreng jadi macam bubur. Jadi bubur. Hancur dia kata. Mana yang nak makan? Nak makan yang jadi bubur ke? Yang nak makan main tarik daripada atas tu sedut je. Macam cerita kungfu panda tu, main sedut. Nak jadi macam tu ke? Tak. Kita nak buat macam mana? Orang bertakwa tu dia ada timbangan dia, tuan-tuan. Dia ada timbang, neraca dia ada. Terima duit tu ditimbang tak? Bukan timbang letak dalam apa tu, timbangan. Maksud timbangan tu ditimbang dengan takwa kepada Allah. Ni duit ni boleh makan tak boleh makan ni? Hasil ni dapat daripada mana ni? Tu timbangan dia tu, timbangan. Nah. Ni dapat sumber ni, timbang. Ni halal tak halal ni? Boleh tak boleh? Ni orang takwa, tuan-tuan. Orang tak ada takwa dia tak kira, tak seper tu tak ada. Janji kenyang, janji selesa, janji mudah. Nah, tu sebab dia tak kira rasuah tak rasuah. Sebab apa? Sebab tidak ada padanya takwa kepada Allah. Pada dia semua lulus. Jadi itu tak ada lulus belaka. Tak ada yang tak boleh pakai. Semua boleh pakai belaka. Halal ke tak halal ke, yang pentingnya hidup senang. Dia kata. Orang bertakwa dia tak boleh gitu. Dia tak boleh bercampur tu. Ibarat ni macam air dengan minyak, tak boleh bersatu tu. Tu orang takwa tu. Dia boleh membezakan kekeliruan yang timbul atau berlaku kemuskilan. Waktu muskil timbul tu, berhenti tu. Tak? Sebab tu bila kita ceritakan bagaimana Imam Malik tu waktu dia muskil tu, macam mana dia nak makan buah betik tu, buah tembikai tu, dia timbul muskil tu. Mana timbul dalam dia tu macam mana muskilnya? Muskil dia sebab timbul, iaitu macam mana Rasulullah belah yang dia berhenti. Tak boleh makan kita. Nanti sampai aku jumpa macam mana Rasulullah belah buah tembikai ni, baru kita makan. Kawan tengok je. Kalau kita entak atas kepala je, tuan-tuan. Apa susah nak tunggu belah tak belah? Janji boleh makan. Tengok orang dia timbul muskil tak? Allahu Akbar.
Sampai begitu halusnya tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Orang yang terdahulu daripada kita tu. Akhir kita ni yang sekarang tak kira, tak ambil berat benda tu. Tak? Kita tak ambil berat tu. Kita nak minum kat kedai-kedai tu, kita bukan kira sangat. Bukan kira sangat. Kedai yang makan orang Melayu buat. Kopi dengan teh tu Cina buat. Cina sebelah hantar kat kita. Lalu dia tuan-tuan. Pelik benar tu. Dia air taufa Cina pun lalu. Yang Cina tu pakai seluar pendek je. Dia tak kira. Tuan-tuan tengok tu. Kat Bukit Cina tu kan. Dekat Selekor Madras tu. Yang beli pula yang macam saya ni sedap pula minum kacang soya tu. Allah. Tak ambil kira tu muskil. Walaupun ditulis dekat situ halal. Halal itu bukan diukur pada itu je. Penyediaannya, bahannya, macam mana orang yang buatnya, dia ambil kira banyak tuan-tuan. Kita ni asal tulis halal, gogok aja. Allah. Tu sebab hati jadi gelap. Orang Cina jual air tebu, orang Cina jual air maknanya air kelapa. Lalu dia aja. Kita ni nak minum tu berhati-hati. Nak minum tu kita jadi berhati-hati. Jadi bila ada takwa tu, makna bila berlaku kemuskilan tu, takwa tu yang jadi dia punya neraca dia. Benda ni boleh makan, tak boleh makan. Kita tengok tuan-tuan orang-orang bila buat majlis kahwin dah. Minta maaf lah kadang-kadang nak tegur benda-benda dah. Kan selalu dia bagi jajan kan. Jajan tu murah. Tuan-tuan tengok jajan yang dia beri tu. Yang buatan Cina kan. Sebab tu murah. Buat murah. Hati-hati tuan-tuan. Yang makan yang kita beri makan tu orang Islam. Ada? Yang kita tak tahu amkuniyat dia tu, dia punya isi tu kita tak tahu. Tanda halal punya nak meyakinkan kita tu pun tak ada. Saya bila tengok kadang-kadang tu saya rampai pada anak saya. Tengok benda tu senarai. Dalam tu macam ada gula-gula, ada swinggam, ada apa tu, gula-gula panjang macam tu kan. Tak apa-apa jenis gula lah kan. Budak-budak memang suka kan. Tapi semuanya tidak ada halal. Gula-gula tu memang diimport daripada Cina tuan-tuan. Jadi kita ni berhati-hatilah kalau nak bagi pun. Jadi bila orang yang ada takwa tu, dia menyediakan tu. Kerana memberi makan kepada orang lain tu, itu merupakan satu tanggungjawab dari sudut orang beriman kepada saudaranya. Ni kita ni orang beriman pada saudara, tak ada tanggungjawab. Mana? Asal boleh je. Orang buat, kita pun buat. Jadi kalau Allah ambil perhatianlah tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati. Ambil perhatian. Benda-benda yang macam ni kita kena ambil berat. Masalah. Kenapa tuan-tuan? Makanan bila masuk dalam perut ni, benda yang sesuatu yang tidak halal. Bayangkan sesuatu benda yang tidak halal kita bawa masuk dalam semayang. Daripada darah dan daging, daripada sesuatu yang tidak halal, macam mana tuan-tuan? Ni kita nak ambil kira. Juga membawa sebagai penebus kesalahan dan penyucian dosa. Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyiatikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Dia kata, wahai orang-orang yang beriman, kiranya kamu takut kepada Allah. Apa maksud takut itu? Takwa. Kiranya kamu bertakwa, iaitu takut kepada Allah. Maknanya dalam ayat ini maksud takwa itu diterjemah iaitu takut kepada Allah. Takut kepada Allah maksud mana?
iaitu takut daripada melanggar, maknanya larangan-larangan Allah Ta'ala. Itu maksud dia. Maknanya takut ke takwa itu ialah takut kepada Allah. Sebenarnya maksud takut itu ialah takut daripada melanggar apa yang Allah Ta'ala larang. Mana kalau kita buat apa yang Allah Ta'ala larang, binasa lah. Nah, dialah Allah akan mengurniakan kamu pengenalan untuk membeza di antara yang benar dengan yang salah, dan dihapuskannya lah kesalahan-kesalahan kamu serta mengampuni dosa kamu, dan Allah mempunyai kelebihan yang besar. Jadi tuan-tuan, itu kesan takwa tu. Makna Allah Ta'ala beri berbagai-bagai kelebihan. Makna sehingga bila dia bertakwa kepada Allah Ta'ala beri apa? Satu ilmu yang dia boleh membezakan sesuatu betul dengan tak betul. Diberikan kepadanya orang yang bertakwa ni keampunan daripada Allah. Maknanya bila dia buat salah, atau kadang-kadang dia terlupa, atau dia alpa dalam perbuatan, pergerakan, percakapan, Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Dan maknanya apa? Allah Ta'ala beri kepada mereka ni kelebihan-kelebihan yang maknanya tak boleh nak dipikir oleh manusia. Allah Ta'ala beri kelebihan-kelebihan. Kelebihan-kelebihan ni Allah Ta'ala kalau dia nak bagi ni tuan-tuan, yang mana manusia tak boleh nak fikir. Manusia tak boleh nak fikir Allah Ta'ala kalau bagi sesuatu tu. Ada macam mana Allah Ta'ala boleh mengangkat orang, mengangkat kedudukan, darjat seseorang tu manusia. Kita kata dia ni sekolah darjah 3 je, macam mana dia boleh jadi pengarah? Jangan fikir tuan-tuan. Manusia kata tak boleh, tapi Allah Ta'ala bila dia nak menaikkan seseorang, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biadikal khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tak ada siapa pun yang boleh halang, tuan-tuan. Tak ada siapa yang boleh halang. Kita kata macam mana imam ni layak, imam ni jadi imam tak? Dia bukan ada apa ni kelulusan Azhar pun, dia bukan apa Quran. Itu fikir manusia. Tapi Allah Ta'ala nak angkat tu, mungkin dia ada kelebihan yang lain yang manusia tak tahu. Tu manusia tak boleh fikir, tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita ni sifat takwa. Takwa ni maksudnya apa, tuan-tuan? Maksud yang pertama takwa itu ialah takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu maksud yang pertama daripada takwa. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita. Mudah-mudahan diberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk terus beristiqamah dengan sifat iman dan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa asirna wa la tu'sir alaina wardina warda 'anna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.